Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last Minute Study Tips 2023, Seni Visual STPM Semester 1. Kali ini kita akan cuba kompreskan 3 bab yang kita belajar ke dalam 3 helai kertas sahaja. Okey, jom. Baiklah, bab yang pertama ialah pengenalan seni visual. Di sini kita berkenalan dengan bidang-bidang dalam seni visual yang terdiri daripada yang pertama, bidang pengkaryaan, iaitu penghasilan seni visual yang mementingkan makna dan estetik. Penghasilan seni di bawah pengkaryaan ini ada 4 pada asasnya. Yang pertama, lukisan, iaitu karya yang menggunakan media kering. Yang kedua, catan, iaitu penghasilan seni visual yang menggunakan media basah. Yang ketiga, cetakan, iaitu pengkaryaan yang menggunakan blok untuk menghasilkan imej yang sama berulang kali. Yang keempat ialah seni arca, iaitu penghasilan karya 3 dimensi di dalam ruang nyata. Dan yang kelima, tambahannya seperti digital art, fotografi dan mural 3D juga diklasifikasikan sebagai pengkaryaan seni visual. Baiklah, yang kedua di dalam penghasilan seni ialah perekaan. Di mana bidang perekaan ini adalah penghasilan karya seni visual yang mementingkan fungsi dan estetik. Di bawah perekaan ada 3 bidang penghasilan, iaitu komunikasi visual, reka bentuk teknologi dan reka bentuk persekitaran. Di bawah komunikasi visual ada grafik dan multimedia. Contoh penghasilan grafik seperti poster, logo, billboard, pembukusan dan rekaan kulit buku. Manakala di bawah multimedia terdapat penghasilan seperti montaj, animasi dan laman web. Untuk komunikasi visual, antara elemen-elemen penting yang sering keluar dalam soalan ialah, ini kita akan gunakan sebagai jawapan nanti. Antara elemen yang digunakan untuk menghasilkan komunikasi visual ialah teks atau tulisan. Yang kedua, ilustrasi atau gambaran yang dilukis. Yang ketiga ialah foto. Foto imej yang diambil digunakan kamera. Dan seterusnya audio, video, animasi, warna dan reka letak. Serta semua unsur dan prinsip seni visual juga digunakan untuk menghasilkan komunikasi visual. Di bawah bidang reka bentuk teknologi pula terdiri pada seni yang berbantukan teknologi. Contohnya penghasilan seramik, fashion, tekstil dan logam halus. Kemudian reka bentuk industri ini cikgu warnakan dengan warna kuning. Sebab ini popular, selalu keluar. Banyak kali keluar. Gambar kerusi 2 kali. Kereta mainan pernah keluar. Jadi kalau untuk ciri-ciri reka bentuk industri, ini persoalan yang sering kita guna sebagai jawapannya. Kalau reka bentuk industri ini biasanya dia bercirikan ergonomik, mesra pengguna, selamat, selesa, unik, menarik, futuristik. Itu semua antara jawapan-jawapan yang bakal digunakan atau bakal ditanya sekiranya soalan itu berkaitan reka bentuk industri. Yang ketiga di bawah perekaan ialah reka bentuk persekitaran yang terbahagi 2 pula, iaitu hiasan dalaman dan lanskap. Hiasan dalaman ialah untuk perekaan seni visual untuk menghasilkan ruang dalaman yang indah, selesa dan sesuai dengan fungsinya. Lanskap pula ialah untuk menghasilkan persekitaran yang indah di luar bangunan. Antara elemen-elemen hiasan dalaman ialah pengudaraan, pencahayaan, warna, susunan perabot, unsur hiasan, saiz perabot, ruang dan aspek harmoni. Okay, ini dah keluar tahun lepas dan tidak mustahil keluar lagi tahun ini. Di bawah lanskap persekitaran pula, elemen yang digunakan untuk menghasilkan persekitaran yang indah ialah unsur lembut seperti tumbuhan, warna tumbuhan tersebut, air dan topografi atau bentuk muka bumi. Kemudian digabungkan dengan unsur kejur atau unsur keras seperti batu, bangku, arca dan gazebo. Jadi unsur kejur dengan unsur lembut ni bila digabungkan akan menghasilkan sebuah rekaan yang harmoni. Okay, dalam bab 1 juga kita belajar tentang peranan psikologi. Peranan psikologi ialah peranan pembelajaran seni visual itu terhadap pembangunan potensi individu yang terdiri daripada sensitiviti atau meningkatkan kepekaan, iaitu kebolehan merasa dan menghayati. Yang kedua, emosi, iaitu membangkitkan perasaan, memantapkan sensibiliti. Yang ketiga, kreativiti. Kreativiti ini menghasilkan seorang yang imajinatif dan mantap dari segi kebolehan mereka cipta. Dan yang keempat ialah ekspresi. Ekspresi maksudnya luahan.
Jadi pembelajaran seni visual, aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan pengucapan dan penzahiran idea seni seseorang. Jadi itu peranan psikologi ada 4. Seterusnya peranan sosiologi. Jadi ada 2 saja, peranan psikologi dan sosiologi. Peranan sosiologi adalah peranan pembelajaran seni visual ini dalam masyarakat. Kesan dia terhadap budaya hidup masyarakat. Yang pertama di bawah peranan sosiologi adalah peranan terhadap nasionalisme, di mana pembelajaran seni visual ini mampu membangkitkan semangat kebangsaan dan sayangkan negara. Contohnya melalui poster hari kebangsaan, melalui tema-tema yang cuba disampaikan itu mampu meningkatkan semangat nasionalisme. Yang kedua, persekitaran. Persekitaran ini sensitiviti pelajar-pelajar seni atau orang yang terlibat dalam bidang seni ini terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan. Yang ketiga, propaganda, di mana seni visual sebagai alat untuk menyampai dan menyebarkan idea hasrat kepercayaan dan kuasa. Yang keempat, ritual, seni visual dalam upacara sesuatu budaya dan resam serta aktiviti kehidupan masyarakat. Yang kelima, spiritual, seni visual untuk ketenangan, kepuasan dan keselesaan pribadi. Yang keenam, budaya. Seni visual sebagai tanda pengenalan budaya sesuatu masyarakat. Contohnya rekaan fashion, pakaian. Yang ketujuh, warisan. Itu seni visual sebagai khazanah dan pengekalan warisan bangsa. Yang ke-8, pendidikan. Seni visual sebagai saluran yang mendidik audien melalui mesej-mesej yang cuba disampaikan di dalam karya. Yang ke-9, kemasyarakatan. Seni visual sering digunakan dalam aktiviti kemasyarakatan. Contohnya pameran seni, pertandingan melukis dan sebagainya. Yang ke-10, pengeluaran hasil seni visual dibuat berasaskan cita rasa, gaya dan fungsi. Yang ke-11, pengujukan. Hasil seni berupaya membentuk empati dan tarikan. Contohnya poster dan iklan. Bertujuan untuk memujuk audien. Yang ke-12 ialah komersial. Seni visual dapat menghasilkan barangan yang sangat berpotensi untuk diniagakan. Baik itu di bawah peranan psikologi dan sosiologi. Ada satu lagi bab. Di bawah bab 1 ini ada bahagian penaungan. Penaungan ialah pihak yang terlibat secara langsung dalam mengembangkan seni visual. Ada penaung individu, iaitu pengumpul yang mengumpul karya untuk status dan pelaburan. Dan ada pula penaung institusi, di mana penaung institusi sebagai badan konservasi untuk pengekalan dan pemulihan serta pendidikan seni visual. Contoh-contoh penaung institusi ialah Balai Seni Visual Negara. Ini wajib kita tahu ni, Balai Seni Visual Negara, badan induk yang menaungi aktiviti seni di Malaysia. Yang kedua, Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Ini untuk menjaga kesinambungan hasil kraftangan di Malaysia. Yang ketiga, Pusat Pengajian Seni. Ini di universiti. Pusat Pengajian Seni juga adalah penaung, dianggap penaung sebab menyediakan peluang pendidikan di dalam bidang seni visual. Yang seterusnya, Galeri Maybank dan Galeri Petronas ini adalah contoh institusi korporat yang menaungi aktiviti seni visual di Malaysia. Dan terakhir sekali, persatuan-persatuan seni juga ada dianggap penaung. Contohnya Angkatan Pelukis Malaysia, dulu ada Wednesday Art Group dan sebagainya. Itu contoh penaung. Jadi, apakah aktiviti yang dilakukan oleh penaung? Yang pertama, membeli dan menjual karya seni, membaik pulih karya yang rosak, mempromosikan karya seni, menganjurkan pertandingan dan pameran seni, menganjurkan seminar seni dan demonstrasi, mengumpulkan karya seni sebagai warisan khazanah negara, mewujudkan bidang pengajian seni di semua peringkat pendidikan. Jadi ini semua dalam satu page ini kita letakkan poin-poin penting untuk digunakan sebagai jawapan nanti sekiranya soalannya berkaitan di sini. Nanti kita akan tunjuk contoh soalan yang keluar dan bagaimana cara nak guna maklumat-maklumat ini sebagai jawapan. Ini semua bab 1 ya. Okey, kita teruskan dengan bab yang kedua. Baiklah, dalam bab 2 kita belajar tentang bentuk karya seni visual. Ini merupakan salah satu instrumen apresiasi karya seni atau alat yang kita gunakan untuk menghayati sesebuah karya seni. Alat yang pertama ialah subjek.
Kita meneliti kandungan imej ataupun hal benda dalam karya seni. Jadi, subjek ini sebenarnya berkaitan dengan tema atau pokok persoalan sesebuah karya. Apa yang cuba disampaikan oleh pengkarya, lihat dari segi kandungan imejnya terlebih dahulu. Instrumen yang kedua ialah aspek formal. Jadi dalam bentuk karya seni ini, karya seni itu terbentuk dengan subjek dan yang kedua terbentuk dengan menggunakan aspek formal. Ini yang paling penting dalam proses penulisan apresiasi dan kritikan seni. Di mana aspek formal ni semua calon, semua pelajar mesti ingat. Terdapat unsur seni atau elemen seni yang terdiri daripada garisan, jalinan, rupa, nilai, warna, bentuk dan ruang. Aspek formal yang kedua ialah prinsip rekaan atau prinsip seni visual yang terdiri daripada keseimbangan, kadar banding, penegasan, pergerakan ekonomi, dan harmoni, kepelbagaian dan kesatuan. Kedua-dua unsur dan prinsip ini wajib diingat, wajib dihafal. Sikitnya senang saja untuk ingat ini. Pelajar boleh tulis sekali atau dua kali atau tiga kali, salin balik, garanti ingat. Aspek formal yang ketiga ialah media dan teknik. Media ialah bahan dan alat, teknik ialah cara pengolahan bahan tadi. Jadi di bawah media dan teknik kita ada media konvensional atau media dan teknik konvensional ialah bahan dan teknik yang biasa digunakan dalam menghasilkan seni. Contohnya untuk menghasilkan catatan, bahannya cat air, cat akrilik itu bahan biasa. Dan peralatannya seperti berus, palette knife, itu juga peralatan biasa. Jadi media dan teknik konvensional ini, kalau untuk media untuk pengkaryaan lukisan, contohnya teknik yang digunakan seperti teknik garisan selari, garisan silang, teknik pointillism, teknik gusukan, garisan bebas atau scribbling. Dalam pengkaryaan yang seterusnya iaitu pengkaryaan catatan, teknik-teknik catatan sekiranya menggunakan cat minyak atau akrilik, antara tekniknya adalah teknik glazing, scumbling, impasto, teknik titik, teknik hard edge, teknik legap dan ala prima. Kalau menggunakan media cat air pula, teknik-tekniknya ialah teknik basah atas basah, basah atas kering, kering atas basah dan kering atas kering. Itu dua pengkaryaan. Pengkaryaan yang ketiga ialah cetakan. Jadi, terdapat teknik-teknik cetakan pula seperti cetakan timbulan, cetakan benaman, cetakan stensil, cetakan datar dan pualaman. Ini teknik-teknik cetakan, teknik yang konvensional. Seterusnya teknik arca. Teknik arca biasanya boleh dibuat daripada kayu atau batu atau simen atau logam yang dicairkan. Jadi untuk menghasilkan karya arca tadi boleh menggunakan teknik luakan atau ukiran. Kalau guna kayu atau batu kita guna teknik luakan. Kemudian teknik cantuman. Cantuman ni macam welding lah kalau guna besi. Teknik binaan. Binaan ni kena ada struktur kemudian dilepa dengan konkrit atau dengan simen. Teknik acuan boleh guna lilin ataupun logam yang cair dimasukkan ke dalam acuan untuk menghasilkan bentuk arca tertentu. Jadi keempat-empat teknik yang kita sebutkan tadi adalah teknik konvensional dengan menggunakan media konvensional. Jadi ada pula media dan teknik baharu. Media dan teknik baharu ialah bahan dan teknik yang baru diteroka berasaskan teknologi baru. Contohnya, perisian komputer memudahkan perekaan dan pengaryaan. Boleh melakukan kerja secara berkumpulan kalau guna perisian komputer misalnya untuk menghasilkan lukisan animasi, ia boleh dilakukan secara berkumpulan, tidak memerlukan skill yang tinggi, tidak memerlukan kemahiran tangan yang tinggi, di copy paste saja. Menjimatkan masa dan kos boleh dipersembahkan dalam bentuk multimedia dan animasi yang lebih menarik. Kalau konvensional tadi,
imej yang dipersembahkan adalah pegun sahaja. Kalau buat poster, buat iklan pegun. Bila menggunakan media dan teknik baharu, dia lebih menarik. Imej boleh dipersembahkan imej yang bergerak, macam menggunakan animasi dan menggunakan persembahan multimedia. Seterusnya, komponen yang ketiga atau instrumen yang ketiga dalam menghayati sesebuah karya seni ialah melihat dari sudut kandungan. Kandungan ialah makna dan fungsi dalam sesebuah karya atau perrekaan. Makna ni kita lihat ada makna tersurat dan makna tersirat. Fungsi pula ada fungsi estetik dan fungsi gunaan. Fungsi estetik ni karya seni yang dihasilkan untuk seni sahaja. Fungsi gunaan biasanya merujuk kepada penghasilan seni tradisi atau di bawah bidang perrekaan. Dalam bidang perrekaan biasanya seni di bawah bidang perrekaan dihasilkan dengan mengutamakan fungsi tanpa meninggalkan estetik. Penelitian kandungan juga turut dilihat dari konteks aliran, kebudayaan, sejarah, kepercayaan, psikologi, sosiologi dan tradisi. Itu semua maklumat-maklumat daripada bab yang kedua. Harap maklumat-maklumat ini kita dapat gunakan untuk menjawab soalan nanti. InsyaAllah. Baiklah, bab yang ketiga ialah sejarah seni visual. Yang pertama, kita kena tahu dulu maksud sejarah seni. Sejarah seni adalah satu bidang disiplin ilmu kemanusiaan yang menerangkan peranan seni visual dalam kehidupan manusia. Yang kedua, sejarah seni visual adalah satu bidang ilmu yang mengkaji perkembangan tamadun manusia menerusi penelitian terhadap karya-karya seni. Dan yang ketiga, sejarah seni adalah pengkajian yang melibatkan apa-apa jua yang berkaitan dengan kerja seni itu sendiri. Tujuan atau fungsi atau peranan sejarah seni ialah yang pertama, untuk memahami masa lalu dan masa kini menerusi kajian terhadap karya-karya seni. Yang kedua, memperjelaskan bentuk, makna dan fungsi sesuatu karya. Dan yang ketiga, sejarah seni ini meneliti perubahan-perubahan persepsi, fungsi dan tafsiran terhadap sesebuah karya dengan mengkaji faktor-faktor perubahan. Dalam sejarah seni, kita bahagikan perkembangan sejarah kepada 3 fasa. Fasa yang pertama ialah fasa seni tradisi, di mana seni tradisi ini diwarisi turun-temurun. Seni warisi ini mengekalkan kesinambungan bentuk, fungsi dan proses penghasilan yang sama. Seni tradisi menggunakan bahan-bahan semula jadi seperti rotan, kayu, buluh, mengkuang dan sebagainya. Seterusnya, sifat seni tradisi ini ialah perulangan motif yang sama. Kalau kita tengok contoh batik, songket, mereka akan ulang motif-motif yang sama sejak turun-temurun. Dan yang terakhir sekali, seni tradisi ini dimiliki bersama sebagai satu identiti budaya masyarakat. Contohnya, seni tradisi permainan wayang kulit. Kita tidak tahu siapa yang pencipta wayang kulit ni. Yang kita tahu, ia adalah milik masyarakat. Fasa yang kedua ialah fasa seni moden, di mana di dalam fasa ini merupakan fasa pembaharuan dan dalam pandangan, pemikiran dan teknik serta gaya penghasilan karya. Seni dihasilkan untuk tujuan kesenian, mementingkan makna dan estetik. Di dalam seni moden, karya merupakan ekspresi individu dan dimiliki oleh pengkarya secara eksklusif. Kalau kita tengok pada karya-karya seni seperti lukisan, catatan dan cetakan, biasanya ada tanda tangan di bawahnya. Tanda tangan itu menunjukkan karya itu milik secara eksklusif pengkarya tersebut, bukan lagi milik masyarakat. Fasa yang seterusnya adalah fasa seni pasca moden, yang merupakan gaya seni terkini dan mutakhir. Hasil seni bersifat globalisasi, pelbagai dan majmuk. Ini adalah kesan kepada perkembangan teknologi digital sekarang ini, teknologi internet dan sebagainya, yang menyebabkan karya seni sudah jadi semakin global. Ciri tradisional juga mula digabungkan semula dan dipersembahkan dalam bentuk baharu. Ini contohnya dalam seni penghasilan senjata tradisional seperti keris. Kalau seni tradisi, keris dibuat untuk sebagai alat senjata. Di dalam fasa pasca moden,
keris masih lagi dibuat, tapi dipersembahkan dalam bentuk arca. Contohnya, sebilah keris yang begitu besar dibina di depan Stadium Nasional Bukit Jalil. Ada satu arca keris yang begitu besar. Itu bukan lagi berfungsi sebagai keris, tetapi berfungsi sebagai sebuah arca. Okey, dalam bab yang ketiga, segmen terakhir ialah kita belajar tentang kritikan seni visual. Apa itu kritikan? Kritikan bermaksud wacana tentang sesuatu karya seni sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan. Peranan pengkritik ialah sebagai penghubung antara pengkarya dan khalayak. Yang kedua, pengkritik berperanan sebagai mengulas organisasi estetik dan pengolahan teknik dalam karya seni. Pengkritik juga menyentuh persoalan nilai dan makna pada sesebuah karya seni. Terdapat dua pendekatan penulisan kritikan seni. Yang pertama, pendekatan ilmiah, di mana penulisan ilmiah ini bersifat terperinci, sistematik, disokong oleh fakta dan sumber rujukan yang jelas. Pendekatan yang kedua ialah penulisan jurnalistik, di mana penulisan jurnalistik adalah secara ringkas diterbitkan bentuk rencana majalah atau di dalam bentuk wacana di radio atau televisyen. Penulisannya ringkas sahaja. Itu pendekatan. Kemudian kita tengok tujuan atau fungsi atau peranan kritikan seni. Tadi peranan pengkritik, ini peranan kritikan seni. Yang pertama, dapat memahami dan menikmati karya seni. Melalui kritikan seni tadi kita dapat faham dan lebih menikmati karya seni. Yang kedua, membantu proses pengkaryaan dan perekaan, di mana melalui kritikan tadi menjadi rujukan kepada pengkarya untuk menghasilkan karya-karya pada masa akan datang. Yang ketiga, mempengaruhi profesion pengkarya, persepsi dan daya apresiasi khalayak. Fungsi yang keempat ialah mempengaruhi cita rasa dan strategi pengumpul seni serta promotor seni. Yang kelima, menentukan arah perkembangan seni, pengkarya dan seni visual secara umumnya. Dan yang terakhir, membantu pengkaji dan sejarawan meletakkan seseorang pengkarya atau produk seni dalam peta perkembangan seni yang menyeluruh. Dan yang terakhir sekali kita belajar tentang strategi kritikan seni. Dia ada 4 strategi. Yang pertama, deskripsi, iaitu mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan imejan. Yang kedua, analisis, iaitu menganalisa fakta-fakta visual seperti pengolahan komposisi, aspek formal dalam karya seni. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi ini mengenal pasti kandungan sebuah karya, mengungkapkan sesuatu tema, makna dan fungsi. Dan yang keempat, pertimbangan. Pertimbangan ini ia bermaksud penilaian. Dia ada 3 jenis penilaian. Penilaian formalism ialah penilaian dari sudut estetik. Comel kau uduh. Itu formalism. Yang kedua, penilaian dari sudut expressivism. Expressivism maksud peluahan. Adakah pelukis berjaya meluahkan ideanya kepada melalui karya tersebut. Dan yang terakhir sekali, instrumentalism. Instrumentalism ni pertimbangan dari segi karya tersebut, adakah dia berjaya menjadi alat yang menghubungkan antara idea pengkarya dengan pemahaman penghayat. Okey, deskripsi, analisis, interpretasi dan pertimbangan. Soalan-soalan berkaitan dengan ini sebenarnya sering saja keluar. Okey, itu saja 3 bab yang kita ringkaskan menjadi 3 helai kertas sahaja. Baiklah, sekarang masanya untuk menggunakan maklumat yang kita telah kompreskan tadi dengan membuat latihan. Boleh jawab ke tidak ni latihan ni? Okey, gambar yang dipaparkan di sini adalah sebuah karya oleh Paul Klee yang bertajuk The Protector 1926. Berpandukan gambar di sebelah, jelaskan bidang karya seni tersebut. Okey, anak-anak pelajar boleh jawab ke tak ni? Bidang karya ditanya. Okey, daripada bab mana? Ya, betul, daripada bab 1 di bawah bidang pengkaryaan. Okey, dalam bidang pengkaryaan ada berapa jenis pengkaryaan? Sebut satu persatu, lukisan, catatan, cetakan dan arca. Jadi ini pengkaryaan apa ni? Ya, pengkaryaan lukisan. Sebab apa lukisan?
Nah, sebab karya ini menggunakan media kering dan tanpa warna. Jadi contoh jawapannya, cadangan jawapan, karya The Protector adalah sebuah pengkaryaan lukisan kerana ia dihasilkan menggunakan media kering tanpa warna. Okey, jelas? Nah, sekarang ini sebenarnya soalan ni pernah keluar, cuma gambar yang berbeza. Kita gunakan balik soalan yang pernah keluar ni dengan menukar gambarnya. B. Jelaskan fakta berikut berdasarkan karya ni. Yang pertama, hal benda. Hal benda tu apa? Okay, rujuk balik dalam ini, kalau A tadi bab yang 1, B ni dalam bab yang kedua sebenarnya. Jadi dalam satu soalan tidak semestinya diambil daripada bab yang sama. Ada juga soalan nombor 1A bab 1, soalan nombor 1B daripada bab yang kedua. Ditanya tentang hal benda. Hal benda ialah, ya betul, subjek atau kandungan image. Jadi image apa yang dilukis? Sebenarnya kalau soalan begini kita tengok karya tu. Jawapan ada dalam karya. Jadi dah tajuk dia The Protector, kita dapat teka lah, walaupun image ni agak kartun lah. Kartun, gambaran image-nya ialah satu figura manusia dan satu lagi seekor anjing. Seekor anjing. Dan ada tali yang menghubungkan antara anjing dengan figura tersebut. Jadi hal benda maknanya kita tulis tentang kandungan image. Jadi ini contoh jawapannya. Pelukis menggambarkan image seekor anjing dan satu figura manusia yang dipersembahkan dalam bentuk karikatur. Jadi sebab soalan ini jelaskan, maka kita kena tulis penjelasannya. Seekor anjing dan figura manusia itu adalah fakta, dan yang selebihnya adalah penjelasan atau huraiannya. Yang kedua pun satu juga di sini. Okey. Yang kedua, komposisi. Apa maksud komposisi? Ya, komposisi ialah sama ada susun atur image dalam karya. Dan yang kedua, komposisi penggunaan aspek formal tadi. Dia komposkan apa dalam tu? Garisan, jalinan, rupa, nilai, warna. Itu maksud komposisi juga. Jadi kalau nak jawab tentang susun atur image, kedua-dua image ini diletakkan di tengah-tengah karya. Kemudian unsur seninya apa? Prinsip apa yang digabungkan? Unsur, garisan dan jalinan sahaja yang menimbulkan image dalam karya ini. Kemudian kalau kita tengok dari segi prinsip rekaan, terdapat prinsip imbangan dan ekonomi. Sebab gambaran image dibuat dengan unsur seni yang minima sahaja, iaitu garisan dan jalinan. Okay, contoh jawapannya, dua image diletakkan di tengah-tengah. Pelukis menggunakan unsur garisan dan jalinan sahaja. Gambaran image ringkas menunjukkan penggunaan prinsip harmoni. Ya, bukan. Penggunaan prinsip ekonomi. Jelas? Okay, yang seterusnya, jelaskan fakta mengenai makna. Jadi, maksud yang cuba disampaikan. Jadi maksud ni yang pertama sekali kita tengok tajuk dia, The Protector atau pelindung. Pelindung. Jadi, kita dapat tekalah gambaran image ni ialah image seekor anjing dan ini mungkin yang dihubungkan dengan tali ni tuan dia. Jadi, untuk membaca tentang makna dia, kita tengok karya ni lah. Anjing melindungi tuannya. Ini berlaku di atas sifat setia seekor anjing kepada tuannya. Itu je dia punya maksud. Jadi contoh jawapan, pelukis mungkin cuba menonjolkan sifat setia seekor anjing peliharaan sehingga sanggup menjadi pelindung kepada tuannya dari sebarang ancaman. Okay, ini contoh cara menjawab. Harap anak-anak pelajar dapat faham dengan jelas di bahagian ini. Baik, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Baik, ini soalan yang kedua. Gambar di sebelah ialah sebuah prototipe rekaan konsep motosikal BMW. Jelaskan 3 kehebatan rekaan tersebut. Okay, kita nak guna nota yang mana ni? Dari helaian yang pertama tadi. Helaian yang pertama, rekaan motosikal ni terletak di bawah bidang perekaan.
reka bentuk teknologi, di bawah sub reka bentuk industri. Okey, seperti yang kita list tadi, reka bentuk industri kita akan bincangkan tentang apa? Ergonomik, selesa, sesuai, apa lagi? Menarik, futuristik, apa lagi? Memukau, semua selamat, selesa. Okey. Okey, itu semua ada dalam nota. Yang kita list down tadi adalah jawapan-jawapannya. Cuma perlukan sedikit huraian sebab dalam soalan tadi dia nyatakan jelaskan 3 kehebatan. Okey, kehebatan yang pertama. Tengok dari segi apa? Reka bentuknya. Unik tak macam ni? Memang unik. Nampak moden? Betul, nampak moden. Nampak mendahului zaman atau tidak? Memang sudah pastinya kalau rekaan prototype ni biasanya dia menghasilkan rekaan yang belum ada di pasaran. Dia mendahului zaman atau disebut sebagai futuristik. Jadi contoh jawapannya, kehebatan yang pertama ialah kehebatan dari segi reka bentuk yang moden. Kelihatan futuristik, unik dan menarik. Mampu mempengaruhi cita rasa golongan muda. Kalau motosikal superbike gini memang golongan muda-mudilah yang minat. Macam Ani Arsyad tu Z minat ni. Kalau orang tua-tua dia pakai Easy Rider yang jenis macam Virago, Ali. Okay, yang kedua, kehebatan yang kedua. Dari segi apa? Apa yang boleh kita telitikan di sini? Cuba fikir dulu sekejap. Tengok warna dia macam mana warna. Cantik tak warna dia? Apa warna yang digabungkan? Ada warna hitam, ada warna kelabu, putih dan sedikit biru. Ini gabungan warna yang sangat harmoni dan ada ciri-ciri identiti BMW di sini. Sedikit warna biru tu. Contoh jawapannya, kehebatan dari segi gabungan warna hitam, kelabu, putih dan sedikit biru menjadikan keseluruhan rekaan kelihatan eksklusif serta mempunyai identiti syarikat BMW. Itu je cara jawab. Maknanya apa yang kita kompreskan tadi kita gunakan balik sebagai fakta dalam jawapan. Kemudian huraiannya tengok pada karya, tengok pada gambar atau rekaan ini untuk menulis sedikit huraian tentang fakta. Fakta dia tadi ialah warna, gabungan warna. Dan yang selebihnya itu adalah huraian dan contoh. Okay, yang ketiga. Apa kehebatan yang ketiga? Rujuk balik nota tadi. Ada perkataan apa? Nampak selesa tak kalau naik ni? Nampak mesra pengguna kah? Atau tidak? Sesuai kah? Jadi perkataan-perkataan selesa, sesuai, ergonomik boleh dimasukkan sebagai kehebatan yang ketiga. Contoh jawapannya, kehebatan dari segi rekaan yang ergonomik, selesa dan penuh dengan ciri keselamatan. Okey, itu saja untuk kali ini. Mungkin ada sambungan lagi dalam part 2 untuk menjawab soalan esei pula macam mana. Okey, Assalamualaikum.